cakap tentang mutual information. Mutual information ni saya tunjuklah secara general untuk dia punya formula dia. So dekat bahagian yang ni adalah formula untuk mutual information. Tapi sebelum kita fahamkan tentang mutual information ni, kita kena fahamlah tentang konsep entropi dalam information teori ni sendiri. So saya mulalah terus dengan entropi. Untuk entropi ni sebenarnya dalam information teori ni dia sama juga konsep dengan entropi dalam thermodinamik. Macam kita tengok dekat sini kita ada bentuk ais, liquid dan gas, iaitu dalam keadaan zarah ataupun partikel dalam thermodinamik, di mana bila kita tahu untuk entropi dalam thermodinamik ni, solid dalam partikel dalam solid akan bergerak lebih slow berbanding dengan partikel dalam liquid dan juga gases bila kita kenakan haba. So di sini kita boleh cakap solid ataupun ais mempunyai entropi yang lebih rendah berbanding liquid dan gases. Manakala gas memang suatu substance yang mempunyai partikel yang memang akan lebih laju bila dikenakan haba untuk dia meruap lah, vaporization kan. So konsep tu diguna pakai dalam matematik, terutamanya dalam probability theory. Okey. Dekat sini saya ada nampak dengan 3 bucket yang mengandungi, saya nama bulat-bulat ni sebagai bola lah. Minta maaf lah tak cantik sangat sebab lukis pakai mouse saja. So kita andaikan bola ni adalah macam satu partikel dalam state yang kita cakap tadi tu. Contoh kalau macam kita tengok dalam bucket yang pertama ada bola merah ni 4. Untuk bucket kedua kita ada 3 bola merah dan 1 bola biru. Dan yang terakhir ni kita nampak ada 2 bola merah dan 2 bola biru. So dekat sini kalau mengikut konsep thermodinamik, kita boleh kata bucket yang pertama mempunyai low entropy, bucket yang kedua mempunyai medium entropy dan bucket yang ketiga tu mempunyai high entropy. Okey, kenapa kita katakan ketiga-tiga entropi dalam, walaupun setiap bucket mempunyai bilangan bola yang sama tapi mempunyai maklumat yang berbeza. Kat sini maklumat itu adalah knowledge lah. Contohnya sekiranya kita katakan macam kita hendak diberi satu tugasan untuk memilih bola secara random sebanyak beberapa kali, atau macam sebagai contoh ini 4 kali. Kalau kita cakap 4 kali untuk kita pilih, sudah kalau diberi sebagai tugasan untuk pilih bola tu secara spesifik, mungkin kita boleh tahu yang bucket merah mempunyai kesemua merah. So kayaknya kalau kita nak pilih bucket merah tu memang kita dah tahu yang kita akan dapat bola merah. Berbanding pula dengan bucket yang kedua, kita tahu ada 3 bola merah dan 1 bola biru. Dan berkemungkinan kita akan dapat bola biru atau juga merah. Tapi disebabkan bilangan bola merah lagi banyak berbanding bola biru, so kita tahu probability untuk kita dapat bola merah berbanding bola biru adalah lebih tinggi. Untuk bucket yang terakhir, kita ada bilangan bola merah dan bola biru yang sama banyak. So di sini kita dapat tahu yang probability untuk kita dapat bola merah ataupun biru adalah sebanyak 0.5 lah. So kat sini konsep knowledge dan juga entropi ni adalah opposite ataupun bertentangan. So kita boleh simpulkan secara asasnya
bila kita tahu knowledge banyak, entropi is low lah. Entropi tu rendah. So macam yang saya cakap tadi, persoalan untuk entropi bagi dalam teori kebarangkalian ni timbul bila kita ada satu game. So dekat sini kita ada satu game yang dekat sini ada nampak. Macam mana nak lukis? Sorry ya, lambat. Minta maaf macam mana nak tulis tu. Hasanuddin pakai apa? Saya pakai mouse dia tu. Tapi tak keluar pula dalam. Yang ni apa? Yang ni Adobe ke? Adobe. Adobe. Awak ada Edge tak? Buka pakai Edge. Buka pakai Edge. Edge. Buka file ni pakai Edge. Microsoft file Edge. Right click, pergi dekat file tu. Ini file tu. Right click, open with, bawah lagi. Open with. Microsoft Edge. Draw, klik draw. Boleh pilih color-color. Okay. Okay, sorry. Tak bisa guna ini tu. Okay. So bila kita ada satu game, kita ada beri arahan untuk memilih sebanyak 4 kali. Disebabkan bilangan bola tu ada 4, so kita diberi peluang untuk kita boleh buat satu game yang kita kena memilih sekuen. Sekiranya game tu bagi arahan kita secara spesifik untuk kita pilih bola merah, kita dah tahulah dekat sini bucket yang pertama adalah bucket yang terbaik untuk kita bermain sebabkan kesemuanya bola adalah merah berbanding bucket yang kedua dengan bucket yang ketiga, disebabkan ada bola biru yang mungkin menyebabkan kita akan berlaku kesilapan lah kat situ untuk pilih. Situlah timbulnya persoalan entropi untuk teori kebarangkalian ni. So kita boleh simpulkan bahawa kalaulah satu sistem, kita andaikan bucket ni adalah suatu sistem dan bila kita tahu maklumat dia dengan banyak, so kita cakap entropi dia rendah. Entropi kat sini ataupun dalam bahasa information teori ni dia dikenali sebagai uncertainty. Macam itulah. So kat sini saya dah buat table untuk kita tengok bila kita bermain suatu game, kita dah boleh kira maklumat menggunakan probability yang kita akan dapat bila kita bermain dengan game tu. Contohnya probability untuk kita pilih bola merah adalah 1 lah disebabkan 4/4. Kemudian untuk bucket kedua, kita dapat probability dia sebanyak 0.5 ataupun 3/4. Dan bucket yang ketiga, bucket terakhir ni kita akan dapat 0.5, 1/2. So kat sini, dekat bahagian kolom yang terakhir ni, probability dia adalah kita anggapkan sebab event pilih bola ni adalah satu independent event, independent random variable. So kita boleh darab saja dia punya total produk tu. Macam ni 0. Macam kayaknya 4 kali darab ni adalah disebabkan 4 kali untuk kita pilih bola untuk kita penuhi dekat ruangan yang sedia ni kat sini. So kalau di situ macam mana lah kita ada idea untuk derive formula untuk entropi. So dengan menggunakan using log identity ni, kita gunalah untuk kita kira bahagian entropi. Contoh macam kat sini dekat kolom yang negatif log 2 ni kita guna sebanyak, kalau dalam benda kebanyakannya dalam information teori ataupun komputer banyak guna log base 2. So kat sini adalah kita kira macam untuk satu sekali kita punya event, satu pilihan tu kita akan kira dengan log ni dengan 4/4 lah, 1. So bersamaan dengan 0. So average bagi setiap kali ni ditambah setiap satu 0, 0 tambah 0 dan dibahagi dengan 4 ni, kita akan dapat nilai dia
kosong. Sama juga dengan bucket yang kedua, kita akan dapat 0.75 positif log 75 ni kita akan dapat nilai 0.415. Kemudian hasilnya ditambah dan dibahagi 4 dan kita dapat 0.81. So ni general formula untuk particular event tu lah. Kira setiap untuk 4 kali kita pilih, ini adalah maklumat yang kita tahu menggunakan function log untuk setiap satu. Kemudian Shannon entropy dah generalize dia punya equation untuk guna ini. So ini saya bagi contoh untuk bucket yang kedua dan kiraan menggunakan formula ni akan dapat sama juga dengan negatif log 2 ni dan dibahagi dengan 4 untuk purata dia sini. So ini adalah contoh pengiraan lah. Kat sini dia ambil nilai negatif, macam kita tengok ni adalah disebabkan log tu akan memberi nilai negatif, so kita just letak negatif untuk kita positifkan disebabkan yang ni dia tak ada direction, dia cuma ada value untuk entropi, so kita letak negatif untuk jadikan dia positif. So kalau dalam situasi macam ni kita dapat tengok untuk dua variable, kita tahulah dia akan ada seperti yang macam kita tahulah probability akan sama dengan 1. So dekat sini adalah 3/4 dan juga 1/4. So log yang ni tambah dengan summation ni dengan ini kita akan dapat nilai lah 0.8127 sama juga dengan dia punya value dekat average information ni. Kemudian Shannon entropy ni juga boleh dilanjutkan untuk multi variable. Macam kat sini kita ada sama juga macam nak padam. Mula yang sama, cuma kita tambah variable dan dia akan jadi macam ni. Kalau dua sistem tu dia independent, kita dapat yang formula dia macam ni lah. Kalau ikut ni dia takkan dipengaruhi oleh probability of X, takkan dipengaruhi oleh probability of Y. So yang tu untuk konsep entropi. Semua faham tak? Ke ada nak tanya apa-apa? Okey. Tapi mungkin tak nampak lagi kot macam mana nak link dengan financial network, tapi itu belum lagi kan? Belum je. Yang ni cuma kaedah untuk pengiraan correlation saja. Saya belum tengok balik yang atas tu. Jadi apa yang kita perlu tahu cuma probability dia je lah kan. Saya tengok dekat gambar merah-merah biru tu. Okey. So dalam ni yang bucket yang pertama tu probability merah tu 1. Probability biru 0 kan. Dan bucket yang kedua tu probability biru 1/4. 1/4. Dan bucket ketiga probability biru 1/2. Macam tu je lah kan. Itu je lah benda yang kita tahu. Itu yang untuk masukkan dalam formula entropi tu kan. Mana formula entropi tadi? Formula entropi. Entropi punya formula. Jadi X besar tu adalah berapa banyak masuk bucket ke? Berapa banyak bilang masuk bucket. Contoh macam X kecil adalah? X besar ni mewakili random variable. X ni adalah nilai macam kat sini kita ada merah dengan biru. So dia ada dua lah kat sini. X ni adalah nilai X kecil tu mewakili merah dan juga biru. Probability merah dan probability biru. Event kita pick the ball. Itulah saya rasa notation ni ada kurang sikit. Sebab X kecil tu dia bukan dalam X besar. Cuba zoom sikit. Zoom. Tekan lah. Okay. So kan ada notation X kecil in X besar kan dalam summation tu kan.
So sebenarnya X besar tu variable awak. So X kecil dia bukan berada dalam X besar. Rasanya dia mewakili event tu dia bila you pick the ball from the bucket. So cuba Hasan tulis kat situ X kecil dalam satu set yang mempunyai merah atau biru. Yang sebab kat bawah tu summation tu. Ni kan. So dia bukan bukan X kecil dalam X besar tau. Dia X kecil dalam satu set merah atau biru. Maksudnya macam tu betul. So tukarlah X tu, salah tu. So X kecil dalam satu set yang in tu. Buat set curly bracket merah atau biru lah. Ataupun awak colourkan je lah bola merah, bola biru. Macam mana nak colour tu? Boleh tukar colour pen tu. Tandakan je lah kot kan macam tu. Itu merah, itu biru dah. Okay. Tapi sepatutnya dia kena set tau Sanudin. Sebab itu mathematical notation yang salah lah sebenarnya. Tapi saya tahu awak faham maksud dia. Cuma terus Dr. Munira boleh nampak kan Dr. Munira terus boleh nampak. Doktor ke yang X besar tu boleh gunakan macam X1 dengan X2? Betul. Memang macam tu sepatutnya. Tapi Hasanuddin dia tak nak masukkan lagi X1 dengan X2 tu lagi kot. Sebab nak buat simple dulu kan. Sebab saya nak tunjuk konsep entropi tu. Entropi tu maksudnya satu uncertainty ataupun loss of information bila kita nak buat sesuatu. Macam sebab tu saya bagi contoh yang bucket yang kedua ni. Contoh kalau kita tahu dalam suatu sistem tu benda yang kita nak dapat dari situ adalah benda yang sama. So memang kita dah tahu dah. So entropi dia memang kosong lah. Dia tak ada kehilangan maklumat berlaku kat situ. So tapi kalau dalam satu bucket yang ada banyak bola macam yang ni kita consider sebagai bola biru dengan bola merah ya. Tapi kalau banyak lagi lah. Mungkin ada banyak lagi bola dan entropi tu akan jadi lagi tinggi nilai dia. Disebabkan kita tak boleh nak meramal maklumat. So dia macam kita cuba entropi ni adalah satu kaedah kita kuantitikan maklumat yang hilang tu sendiri. Maklumat yang hilang Ya. Tak sila Zuri. Mungkin saya tidak cakap. Okey, maklumat yang hilang contoh? Entropi minta maaf ada orang jual ikan pula. Cuba Hasanuddin gambarkan loss of information menggunakan contoh ni, yang ball ni. Red ball, blue ball punya dalam bucket. Kalau entropi tu dia mewakili apa? Sekarang yang entropi entropi ni dia entropi tu mewakili uncertainty. Kayaknya benda yang kita tak pasti ataupun bahasa mudanya saya sendiri yang cakap lah itu maklumat yang hilang. Contoh macam kalau kita ada dalam suatu game ni kita ada bola sebanyak dalam satu bucket ada 4. Dan kita tahu setiap bucket tu dalam bucket yang pertama kita ada 4 bola merah dan bucket kedua kita ada 3 bola merah dan 1 bola biru dan bucket seterusnya kita ada 2 bola merah dan 2 bola biru. Tapi kita andaikan satu game yang kita main adalah untuk kita pilih bola sebanyak 4 kali dan benda ni adalah independent event lah. Sebab bila kita ambil bola tu kemudian kita akan letak balik dan kita akan pilih balik yang sama. So kalau kita pilih bucket yang pertama, kita dah tahu dah kita pilih bola merah tu confirm merah. Yang pertama pun kita akan dapat merah, yang kedua pun kita akan dapat merah dan seterusnya ke semua merah. So makna kita tak ada kehilangan maklumat langsung dekat situ. So kita dah tahu dah memang kita akan dapat merah semua bila kita buat pemilihan. Faham tak tu? Semua.
Janganlah fokus kat saya je. Saya faham, tapi saya nak tahu apa merah-merah ni symbolize. Instead of the ball, ada contoh lain tak? Contoh lain. Ya. Okey, apa yang saya faham setakat ni adalah entropi ni adalah untuk mengquantifykan the loss of information. Okey. Lebih kurang Tapi apa relativeness dengan ball ni? Adakah awak nak cakap bola biru tu dah mengambil alih bola merah yang nombor 4 tu? Jadi therefore the bola nombor 4 tu dah hilang. Itu ke apa yang awak cuba nak sampaikan? Dengan menggunakan contoh bola ni. Okey, menggunakan contoh bola ni menggunakan contoh bola ni sekejap tengah fikir ni macam mana nak explain. Okey, contohlah kalau kita Kita boleh ni, saham naik, saham jatuh. Macam tu. Katalah merah tu saham semua jatuh, biru tu saham semua naik. Tak juga doktor. Kalau untuk financial, merah dan biru ni mewakili harga saham. Yelah. So merah tu harga saham yang kat bawah. Biru tu harga saham yang kat atas. Ataupun awak boleh kategorikan merah tu sebagai harga saham menurun, biru tu harga saham menaik bila awak buat binning tu. Okey, katakan kita guna analogi tu. Apakah correlation dengan entropi? Loss of what information berdasarkan saham ni? Yang tu lagi kita sampai dekat bahagian mutual information. Tapi mungkin siapa nak cakap tadi? Hasanuddin tadi cakap entropi loss of information, meaning dia uncertain uncertainty. Yeah. So dalam kes ini first bucket tu kita certain. So there's no entropy punya issue. Maksudnya tak ada exactly. So bucket kedua, kita boleh bucket kedua ada kemungkinan ada entropi sebab kita we are not certain whether we can get adakah itu maksud dia? Betul. Saya mungkin tersilap kot. Contohlah kalau kita ada satu game yang kita kena pilih bola kan. So kita kena pilih bola di sebanyak 4 kali. Rasanya Hasanuddin kena terangkan juga kot. Maksudnya play the game ni, kita punya objektif kita nak achieve apa dalam game ni. Maksudnya bila kita win tu, kita kena dapat semua 4 bola merah Itu kita menang. Contohnya macam tu. Maksudnya lebih kurang macam tu. Kalau kita lebih tegasan, dia cakap kalau kita pilih 4 bola merah, kita cabut bola merah sebanyak 4 kali, kita boleh menang game tu. So maksudnya dekat sini kita ada 3 pilihan, so kita dah tahulah. Maksudnya kita memang tak akan pilih game, kita tak akan pilih medium punya bucket dengan tak maaf. Kita akan pilih bucket yang kedua dengan yang ketiga disebabkan kita tahu kita mungkin terambil bola biru berbanding bola merah. Saya masih tak berapa faham motivation dia, tapi saya rasa Hasan kena teruskan lah. Saya rasa Hasanuddin pergi dekat slide yang the next one tu yang ada entropi kosong dan entropi 1. That might. Okay. Yang ni kan. Dah berhenti atas tadi atas. This one. Here. Ini. Oh, bawah. Yes. Sini. Tadilah yang ada 01. Okay. Bila bucket tu merah kan. So bila kita capai kat dalam bucket tu, kita dah memang confirm akan dapat merah. Sebab kita tahu bucket tu merah. So entropy dia, uncertainty dia kosong lah. We are certain that we are going to get all red. Okay. Lepas tu, bila bucket tu memang ada half-half, iaitu separuh biru dengan separuh merah kan. Yang ada 2 biru dengan 2 merah tu. Uncertainty dia satu, entropi ni paling tinggi. Sebab entropi ni satu ni paling tinggi ke dalam kes ni? Yes, worst lah. Entropi tu paling tinggi. Okay, faham. Sebab kan dia chances untuk merah atau biru tu sama. Kan? So dia macam uncertainty yang paling tinggi lah.
Jadi yang dalam kes tengah-tengah tu yang ada satu je biru, 3 merah, uncertainty dia 0.81, kurang daripada 1 sebab kita tahu mostly merah. Jadi the higher chances tu adalah dapat merah lah kan. Betul. Kita masukkan tangan tu higher chances dapat merah. So entropy ni sebenarnya adalah quantification of benda macam tu lah. Boleh tak saya buat sebagai analogi macam ni doktor? Contohnya awak untuk Hasanuddin lah. Awak bagi contoh bola kan, saya bagi contoh network. Kalau katakan 4 bola tu adalah 4 klik, katakan dia triangle. Kita nak triangle je. Tapi kita tengok kat row ketiga yang biru tu, kita dapat bukan klik. Non-triangle lah. Adakah itu menunjukkan kita dah lost the information for that structure? Awak fahamkan soalan saya? Sekejap saya cuba tengah fikir nak relate. Ya, sebab sekarang saya tengah mengaitkan mutual information tu dengan the actual application lah. Tapi saya cuba nak kaitkan dengan contoh awak lah. Katakan awak ada 4 bola, katakan saya ada 4 triangle. Saya nak 4 triangle je. Kalau saya punya hujah sekarang ni, kalau saya ada triangle tu saya happy. Tapi katakanlah daripada 4 triangle tu, 2 triangle tu saya hilang. Adakah itu menandakan ada uncertainties on that structure? Because the triangle are lost, half of them. Itu ke contoh dia? Macam Zuri kena ni juga lah kot. Niat nak mendapat cluster tu apa? Aim dia. Contoh saya nak klik kan? Saya nak klik je. Saya tak nak banyak sangat portfolios. Saya nak 3 je portfolios. Dan 3 portfolios ni mesti complete in the network sense. Dan daripada 3 portfolios ni, saya ada 4 je triangle. I see. Okay. Maksudnya dalam data yang sebab mutual information ni dia kena kira probability distribution dulu. Kan? So the first one tu probability distribution of red is 1 kan? Yang the second one tu dapat merah 3/4 the time. Macam tu. So daripada Zuri punya data, you will have the probability distribution of click kan Zuri? Ya, betul. So then you can say lah the certainty of dapat klik atau tak dapat klik, you can guna entropy. Okay, so basically kalau saya stream data tu, okay, in real time, saya boleh tahu lah betapa banyaknya klik yang saya dah lost. Boleh tak saya katakan tu? Dia bukan definite tau. Dia adalah uncertainty based on probability. Dia sekarang ni kita cuma perlu tengok probability je maksudnya. Tak kita macam apa yang kita tahu tentang sistem tu sendiri. Okay. Contoh macam Dr. Fatimah cakap tadi yang macam tu lah, bila kita tahu kita macam sebagai contoh yang mudah ni untuk kita pilih bola ni, kalau lah kita disuruh pilih untuk bola merah semua, so kita dah tahulah dekat sini kita akan menang game tu kalau kita main bucket pertama disebabkan bucket pertama tu tak ada bola biru, so tak ada kebarangkalian untuk kita buat silap situ. Kita memang knowledge dia kat situ penuh kita ada, so entropi dia akan jadi kosong kat situ. Clear tak itu? Okay. Cuba tanya yang lain-lain. Okay tak? Boleh tanya je soalan apa-apa pun. Siapa lagi yang ada ni, tengok nama. Zahira okey tak? Najwa okey tak? Sebab kalau tak bersuara saya tak tahu keadaan. So far saya nampak sikit lah idea dia. Okay. Asal ada reason tak kenapa dia ambil negative log 2? Negatif. Dia tak kisah. Log ni cuma satu function untuk kita kecilkan value dia saja. Log 2 ni tak kisah. Kalau kita guna base 10 kita akan dapat result yang berbeza lah. Cuma kat sini kita nak tengok kalau tak entropi dia kosong, so kita dia bermaklumat dia penuh lah. Cuma kalau dia ada value tu maksudnya dia ada uncertainty kat situ. Loss of information lah, itu je lah yang kita nak try tu dia lah. Kalau untuk entropi dan mutual information ni pun tak ada lagi range macam correlation. Kita tahu 0 hingga 1 dan kita boleh detect dia punya kuat ataupun lemah. So macam kat sini kita cuma boleh berbandingkan di antara macam ni. Kat sini kita ada 3 sistem lah, 3 bucket.
So kita boleh tahulah bucket yang pertama ni entropi dia kosong, yang ni entropi medium dan yang tu entropi tinggi. Macam tu je kita boleh Alright. compare. Okay, thank you. Terima kasih. Aina dengan Hafizah macam mana? Diam je. Doktor tadi nak tanya dekat yang nilai entropi tu boleh? Tanya dekat Hasanuddin. Okay, sorry. Tanya saya boleh. Indikator dia tadi kalau kosong adalah certain. Maknanya indikator nilai kosong. Kosong ni maksudnya zero entropy. Dia certain lah, kita boleh cakap macam tu. Okay, yang satu tu? Satu ni maksudnya dia ada value untuk entropi. Maknanya kata kita satu ni mewakili uncertainty kat situ. Okay. So nilai dia memang, sebab dia probability, so nilai dia memang antara 0 ke 1 lah kan? Untuk nilai probability memang 0 hingga 1. Tapi kalau untuk entropi dia tak semestinya. Mungkin dia lagi tinggi bergantung kepada berapa banyak combination probability yang kita akan sum up kat sini. Kayaknya macam yang ni sebagai contoh, kita ada merah dengan biru je. Kalau kita ada merah, biru, hijau, so dia akan probability dia lagi banyak kat situ. Okay. Alright. Ada lagi siapa-siapa nak tanya boleh je tanya apa-apa. Aina ke Hafizah ke? Tengah mendigest. Okay. So mungkin boleh teruskan lagi yang ni. So kita summarizekan lah dekat part entropi ni. Entropi ni dia boleh secara ringkas ni untuk measure uncertainty lah, kan? Secara ringkas ni. Uncertainty berdasarkan probability yang kita ada, yang kita dah tahu sebelum tu. Kita ada probability of the system, kan? Berdasarkan kita punya data apa semua, dan kita nak measure dia punya uncertainty daripada sistem tu, biasanya kita akan gunakan entropi lah. Oh, Dr. Fatimah, saya rasa saya boleh buat satu contoh. Katakan saya ada satu community dan dalam salah satu masa, katakan daripada Januari hingga katakan quarter 1 ke quarter 2, ada parts of the cluster tu dia tak ada triangle yang saya nak. Okay. Jadi situ dia ada calculation dia akan calculate the whole thing and dia akan bagi saya certainties of the structure itself based on this calculation lah. Dia kurang macam tu lah, more or less. Betul, saya rasa betul. Najwa awak nampak tak connection dengan awak punya modularity tu? Ada nampak sikit. Cuba Dia macam bayang community. macam mana? Kan awak ada banyak community kan? Najwa cerita sikit community actor. Nak relatekan dengan probability. Sebab Najwa dia ada buat actor network kan. Lepas tu dalam satu dia ada bahagikan community dalam actor network tu. Actor network ni adalah pelakon-pelakon dihubungkan menggunakan kalau dia berlakon dalam movie yang sama, dia orang akan terhubung. Okay? So dia punya notes adalah actor, dia punya link adalah movie yang diberlakon bersama. Dilakoni bersama. Macam tu lah. Lepas tu dalam satu panggil community ataupun satu kumpulan tu, kan Najwa ada dalam satu kumpulan, kan Najwa ada colourkan macam-macam kan, mengikut genre ke, mengikut arah filem kan. So kalau community Najwa tu dalam satu grup pelakon tu ada banyak genre, macam genre apa? Aksi, lagi genre drama, romantik, komedi. Macam tu lah kan. So ada 11 lah. Setiap genre tu akan mempunyai colour yang berbeza-beza lah dalam contoh ni. Kan? Iaitu katalah drama tu merah, aksi tu biru, macam tu lah. Jadi kalau menggunakan entropi ni, Najwa boleh measure uncertainty dalam setiap kluster tu. So kluster satu tu ada berapa banyak uncertainty berdasarkan genre-genre dia lah. So dalam contoh Zuri tu, data tu ada satu data tu dia ada kluster, satu data tu Zuri hanya kira ada kluster dengan tak ada kluster je kan. So ada merah dengan biru saja. Ya betul. Okay. So memanglah boleh, betul, Zuri boleh dapat certainty
in terms of ada cluster atau tak ada cluster lah. Betul. Kita cuba nak kaitkan dengan perkataan loss of information tu. Loss of dalam network science, loss of structure ke? Dia macam okay, katalah merah tu semua tak ada cluster kan. So kalau merah tu semua tak ada cluster, you know for certain lah bahawa you tak akan dapat cluster in the future lah. Kalau you base your prediction based on historical probability lah. Maksudnya kita kata okay, ini data yang kita ada sebelum ni tak ada cluster. So data yang selepasnya tu pun kita anggap mungkin tak ada cluster lah. So dari segitulah information dia saya rasa. Hello, Hasanuddin rasa macam mana? Saya rasa macam kalau merah ni mungkin dia mewakili satu kluster yang sama. So tak ada kluster yang kedua. So kita dah tahu dah yang kalau kita cakap kita nak detect, kita nak guna apa-apa untuk kluster yang pertama ni. So kita dah tahu lah ni semua node ataupun kalau dalam contoh saham tu stock sendiri memang lies dalam kluster tu. So tak ada, kita tahu secara total lah kat situ. So tak ada entropi lah kat situ maksudnya. Ataupun dalam kes ni merah, bucket pertama tu merah, bucket kedua tu merah dengan biru, bucket ketiga ada warna lain, hijau. So ada lagi banyak kluster. Boleh juga. Memang boleh juga. Hasan dia macam kita boleh banyak lah benda tu. So ini bila contoh lagi banyak dua je lah. kalau nak design cluster tu kan. Katakan sekarang ni Hasan bagi 4 bola kan. Tiba-tiba tertambah satu lagi bola merah. Dia tak akan effect kan awak punya entropi ni, calculation dia? Tak effect untuk bucket pertama sebab kita akan dapat 5/5 lah dia punya probability untuk kira bucket kedua dan bucket ketiga kalau kita tambah lagi merah turun akan entropi tu, betul tak? Mungkin turun disebabkan probability untuk merah tu bertambah jugalah. So dia akan jadi macam ni 3/4 dia akan jadi 4/5. Okay. Dekat yang bucket terakhir yang dua-dua tu memang entropi akan turun lah. Sebab dia dah tak equal. Yang tengah tu saya tak tahu naik ke turun. Kena kira tengok. Maybe naik turun kot sebab certainty dia kan. Certainty dia meningkat. Macam tu lah keadaan dia. Jadi dia nak bagi nombor lah the loss of data. Tu je lah kan? Dia macam tu je lah maksudnya. The probability of losing the data. Nak kata losing the data tu saya tak pasti. Mungkin bahaya lah. Just nak kata that term is quite dangerous kalau guna dalam paper ke. Ya, sebab sekarang sebab kepala saya terbelit dengan loss of information. Apa yang loss of information ni? Loss of information tu nanti bila sampai dekat mutual information might be clearer. Okay. Sebab nama dia mutual information kan. So dia betul tak? Itulah saya pun tak tahu nak guna word apa yang sesuai sebab dalam memang kebanyakannya sebab kalau dalam information teori ni memang dia akan cakap loss information ataupun uncertainty lah macam tu. Saya lebih prefer guna uncertainty lah. Mungkin uncertainty. Kalau information tu guna bila sampai dekat mutual information. Kita information tu macam kita dah magnitude dan kita hilangkan dia memang secara kita nampak mungkin secara fizikal dia betul-betul hilang, tapi yang ni dia lebih kepada ketidakpastian macam tu kan. Kak Fatimah benda nak tu tanya. Ya, silakan Hafizah. Saya cuba digest lah, saya pun tak biasa kan. Adakah uncertainty tu ialah risiko yang kita tak akan dapat let's say example-nya kita kena dapat 4/4 merah kan. So bila kita pergi second bucket tu kita punya entropi 0.81. So kalau kita interpret 0.81 tu maksudnya risiko untuk tidak dapat keempat-empatnya merah adalah 0.81. Adakah begitu? Saya rasa yang ni tak ada lagi sepanjang saya refer paper ni pun tak ada lagi orang yang berani cakap macam tu. Cuma bila nak cakap bila kita ada satu value maksudnya kita ada cuma kita boleh info kat situ yang kita ada ketidakpastian saja macam tu.
So maksudnya nilai maksudnya kita kalau dalam dapat. satu sistem ni saya maksudnya kalau kita cakap bagi ayat macam bucket pertama, oh saya pasti saya tahu saya boleh menang ini. Maknanya kata saya confirm saya boleh menang. Saya tahu yang saya akan menang kalau saya main dengan bucket pertama. Okay. So macam tu lah. Kayaknya kalau dengan untuk bucket yang kedua, saya kurang pasti berbanding dengan bucket yang pertama. Dan yang Dengan ketiga nilai 0.81. dengan nilai 0.81. So kalau yang bucket ketiga, oh kita tahu kat situ. Maksudnya kita tahu yang yang ni lagi susah untuk kita menang. Mungkin kita terbuat silap. So kita punya ketidakpastian tu makin meningkat macam tu. Jadi saya boleh cakap untuk bucket ketiga, kalau tak ada structure yang saya nak, saya tak perlu invest kat situ lah, betul tak? Kebarangkalian dia tinggi. Mungkin boleh juga cakap macam tu. Mungkin saya nak komen pasal soalan Dr. Hafiza tu. Sebenarnya kalau Hafiza nak cakap yang uncertainty tu, kita pakai probability je. Kita tak perlu pakai entropy kan. So kalau kita memang merah yang kita nak, nombor 1 tu probability 1 lah kan. Nombor 2 tu probability 0.75. Nombor 3 tu probability 0.5. So that is probability. Probability is different tau. Entropy ni dia ada kedua-dua sekali probability. Dia bukan uncertain tak dapat merah je. Dia uncertain merah ke biru tu dah bercampur sekali. Okay, faham. So The whole structure lah doktor. Yes. Betul. Sebab tu dia much better than probability. Sebab kalau probability kita kena fokus on merah saja atau biru saja. So nanti in future kita memang dalam macam contohnya macam Hasanuddin punya data pun berapa banyak bin yang ada kan Hasanuddin. Sangat banyak lah kan. Jadi takkan kita nak tengok probability setiap satu tu. Jadi entropi ni akan sangat membantu bila color-color kita akan jadi banyak. Macam merah tambah biru tambah hijau. Macam Najwa punya dataset ada 11 tadi genre dia kan. Kita takkan nak tengok satu-satu genre setiap satu. Kita just nak kata uncertain in terms of genre. Macam tu lah. Oh, saya rasa saya faham. Holistically, faham. dia untuk probability untuk the whole structure lah, bukan the individual structure. Yes, correct. Okay. Sebab tu orang selalu kira entropy of the system, entropy of a group, entropy of a certain cluster. Sebab dia ambil kira semua probability of event-event yang mungkin terjadi. Event dia jadi merah ke, jadi biru ke, macam tu lah. Okay. This one clear. Good question. Yelah, saya dah buat PhD benda ni. Kalau tak clear juga tahulah nak kata. Tapi jawapan dia betul. Betul je, sebab saya pun confused juga kan. Sebab dia dok cakap loss information tu, kita pun fikir loss information ke mana. Betul je Zuri cakap tu. Sebab tu saya tanya, adakah dia adalah risiko? Oh tidak, dia adalah probability bersama lah untuk kita kira. Loss of information tu it will make sense bila sampai kat mutual information nanti. So itu sebab ini cuma dalam satu sistem je. Kita cuma consider satu sistem. Kita belum tengok relation antara sistem satu dengan sistem dua pula. Macam tu. Okay, siapa-siapa ada lagi soalan? Tak kisah soalan. Tak apa. Nak cakap Hasanuddin good practice. Kena drilling. Nanti Viva kena drilling macam ni lebih kurang. Saya lupa mula-mula dah buat entropi ni pun memang lama betul nak faham. Memang. Okay, tak apa. Good practice. Good try. Okay, boleh proceed kat? Boleh proceed kat. Yang lain semua clear. Okay, bila kita dah clear pasal entropi ni, kita tahulah setiap satu entropi Shannon entropi ni dah kembangkan kepada multivariate punya problem. So bila kita tengok sini, kita recap baliklah untuk information theory punya basic. So kalau probability of X dan Y adalah joint probability event X dengan Y occurring at the same time. Kemudian kita kena ada andaian untuk dia adalah X dan Y ni independent. Sebab kan kita andaikan yang pertama kali ni kita kena andaikan dia adalah independent sebab kita andai dia tak ada hubungan. Kemudian kat sini ada formula probability untuk conditional probability. Dan kalau dia independent macam ni,
So yang ni tak ada, clear information entropy. So kalau untuk information, kita andaikan untuk kita ada dua sistem. Satu sistem independent dan satu dependent. So kita jadikan dia dua entropi. So bila kita gunakan dua entropi tolak dengan entropi satu dengan entropi dua, so kita akan dapat macam ni lah. So bila kita simplify kita akan dapat ni adalah mutu information untuk kedua sistem. Kira bila kita ada dua sistem 1 dan 2, so kita gunakan mutu information ni untuk kita tengok dia punya hubungan, sama ada kalau dia ada value, makna kata dia ada hubungan lah kat situ. Dia sedikit beza sikit lah berbanding dengan linear correlation. Macam kita dah boleh tahu dia punya value range kat situ antara 0 hingga 1. Tapi kalau untuk mutu information, kita boleh tahu dia compare, ada value, dia ada mutu information. Cuma kita compare yang mana hubungan yang kuat dengan lemah mengikut nilai pada mutu information tu sendiri. Contoh, saya bagi contoh pada sistem 1 dengan sistem 2. Ini macam yang ni kita tengok probability of X dan Y, kita jangan confuse dengan value X dan Y ni. X dan Y ni dia represent 0 hingga 1. So kita ada dua sistem kat sini. So macam sini kita tengoklah summation dia, kita kena cari join probability ni. Dengan ini pun join dengan marginal probability untuk X dan juga Y. So kita kena buat satu-satu kat sini. Untuk sistem ni kita bilangan untuk semua sikon ni sama banyak, 22. So untuk probability of 0 dengan 1 ni kita akan dapat 8/22. So contohnya macam kat sini kita kira lah value dia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kat sini dia ada 8/22. Kalau untuk 1 kita ada 14/22. So ni untuk sistem 1 punya. Ini untuk sistem 2. Sistem 2 sini. So kita dapat probability kosong kat sini ada 9/22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau untuk 1 dia ada 13/22. So ni untuk value untuk probability of X, marginal probability untuk X dan Y untuk sistem 2. Ini untuk sistem 1. So kemudian kita boleh masuk kat sini. Ini join probability. Kalau join probability, padam dulu semua. So kat sini untuk probability kita tengok dia punya, kita andaikan yang sistem 1 dengan sistem 2 ni adalah satu time series lah. Time series makna kata event tu berlaku serentak. Kalau untuk probability of 0, 0. So kat sini kita tengok 0, 0 berlaku 1, 2, 3. So 3/22. So ni adalah value dia. Probability untuk 0, 1. 0, 1, 1, 2, 3, 4. Mana tu? 5. So kita dapat 5/22. Sama juga macam kes yang untuk 1, 0 dengan 1, 1. So kemudian kita masuk dalam formula, kita total semua dapatlah dia punya value yang macam ni untuk mutu information. So kat sini kita untuk kalau macam kita kata sebagai contoh untuk financial network, kita ada banyak company. So kita sedangkan ini sebagai node ni adalah company. So mutu information tu adalah
dia punya edges kat sini lah. So kalau sini value dia, kita cakap mutu information ni sebagai pemberat untuk dia punya dalam satu sistem network yang akan mewakili dia punya edges. Kayaknya kalau untuk kat sini, kalau saya andaikan ada 4 stock ataupun 4 company, so dia akan ada banyak pairs lah kat sini. Company 1, 2, 3 dan 4. Dia akan ada hubungan mutu information di antara 1 dengan 2. Mungkin kat sini 1 dengan 4, 2 dengan 3. Dan kalau ada juga kesemua ni dia punya fully connected, dia akan ada pairs tu kat sini. So dia akan, kiranya kalau untuk stock network, dia akan wujud satu network yang terlalu dense lah kat sini. So kat sini terlalu banyak edges dan so untuk kita extract information daripada network tu, kita kena buat sama ada guna minimum spanning tree ataupun kita boleh guna coefficient threshold lah. Contoh, kita tetapkan suatu nilai threshold yang di mana mungkin kita kata yang kalau value untuk mutu information ni ada certain, mungkin kena tinggi daripada 6.05. So value yang below pada 6.08 ni dikira sebagai rendah dan mungkin kita boleh hilangkan dia punya edges lah kat sini. Setakat ni ada yang tak clear? Ada Saya tak berapa jelas pasal density of the network tu. Kenapa kita kena buat apa? Kita kena proses. Saya rasa sana dia pergi yang dekat 001 tu. 001. Network tu the lain kita zoom sikit, zoom lagi. Oh yang ni clear kat sini, kat bahagian sini. Yang ni nanti dulu buat yang 001. Yes, this one. Okay. Bayangkan kita ada time series lah kan. So kalau saham, kosong dia turun, 1 dia naik ke kan. Macam tu lah kan. Kalau saham ni, ini mewakili, ni time series ni mewakili price, harga saham. 1 ni kita andaikan dia naik, 0 ni kita andaikan dia turun. So macam ni hari ini macam yang paling latest ni mungkin hari ini, ni hari yang lepas dia berlaku pada hari yang sama lah macam tu. So katalah dia daily price lah kan. So hari pertama dua-dua naik, hari kedua 1 naik 1 turun, hari ketiga dua-dua naik, hari keempat dua-dua turun kan. Macam itulah saham. Okay. So kita nak kira probability ni daripada saham lah kan. Kita boleh kira entropi untuk saham 1 dan kita boleh kira entropi untuk saham 2. Okay. So tapi kita nak kira juga mutual information yang perlukan joint probability. Kalau entropi kita hanya perlukan marginal probability tu saja kan, yang macam 8, 14, 9. Ini bahagian marginal. Okay. Kalau entropi kita perlukan yang tu saja. Tapi untuk mutual information kita perlukan joint probability dia. So joint probability dia tu yang kita dapat 3/22, 5/22, 0/22. So 0 tu adalah case bila saham 1 kosong, saham 2 kosong kan. Yang ada 3 case saja. Tapi bahagian ni dia tak kira lagi entropi kan? Dia baru kira probability kan? Yes, baru kira probability. Ya, betul. Okay, so semua orang clear tak apa yang dikira dari segi probability? Ya, doktor. Ya. Ya. Aina okey tak? Aina tak dengar suara Aina? Ke Aina dah pergi mana? Dia boleh faham. Apa? Faham doktor. Faham. Okey. So probability lah, kita kira probability je setakat ni. So tengok dekat formula mutual information balik. Sanudin, tengok balik dekat formula mutual information. Okay. Cuba yang lain, bawah. Bawah. Lagi. Ni. Okay. Formula mutual information ni adalah
dia nak dapatkan joint probability tu yang PXY tu darab per dengan marginal probability tu lah. So dia akan masukkan nombor-nombor ke atas tadi yang kita dah kira joint probability ke atas tadi, masukkan dalam formula mutual information dekat bawah tu. So itu dapatlah nilai mutual information tu. Okay, so dan ini case bila ada dua state lah, dua event, iaitu naik turun sahaja. Tapi dalam Hasanuddin punya case, selalunya dia ada banyak. bin awak ada berapa selalu? Saya guna bin 10 tu. Kayaknya ada 10 simbol lah kat sini, 10 simbol. So akan ada banyak lah joint probability yang perlu dikira dan marginal probability. Tapi itu semua probability lah. So dia menjadi masalah pengiraan probability estimation. Probability estimation problem lah yang computationalnya. Okay. So lepas kira mutual information ni, dia ambil mutual information ni macam correlation jugalah kan, untuk menghubungkan network tu. Itu cerita lain. Density apa semua tu cerita lain. Itu cerita nak menghubungkan network. Sekarang ni saya nak fokus macam mana awak boleh kira mutual information sebagai pengganti correlation dalam mendapatkan rangkaian tu lah. Yang tu setakat ni dari segi formula mutual information dengan cara mengira probability okey tak? Hasanuddin boleh pergi kat definition dia balik tak? Definition. Mutual information, ya. Output of the two system as though they were independent. Tak, yang ni definition ni confusing. Skip. Bawah dulu. I'll talk more about the definition later. Oh, okay. Alright. So later. Okay. Alright. Just this is the formula. Okay. And then yang tu kita kira probability, kita masukkan dalam formula ni. I just want to know whether yang tu faham ke tak. Jalan kerja faham, cuma yang bila when it comes to the definition tu lah yang a bit macam okay, kamu yang faham dalam kerja. Yang lain-lain macam mana? Hafiz ke Saya sama dengan Kak Muya. Faham je jalan kerja tapi tak faham lagi definition. Ya, saya tak faham lagi definition dia. Mutual information ni apa sebenarnya? Okay, saya rasa Hasanuddin punya slide tu awak ambil dari mana yang definition tu? Saya ada ambil dari nota mana saya tak ingat. Tapi dia itulah dia tak tepat ni. Okay, atas lagi. Okay, sebab dia ada assumption ada satu sistem dependent dan satu sistem independent. Dia bolehlah buat H1 tolak H2, tapi sebenarnya tak boleh buat H1 tolak H2 kalau kita tak tahu XY tu punya keadaan. Dalam saham kita tak tahu XY tu dependent ke tidak. So memang definition ni tak salah lah kalau awak ambil XY yang kita tak tahu. Alright. So that definition bukan H2 tolak H1. Tak betul lah. Macam mana nak cakap Jadi mutual information ni dia sebenarnya kalau kita ada X dengan Y, kita akan kira entropi X dan kita akan kira entropi Y. Lepas tu kita akan kira entropi X given Y. Dia ada conditional probability kat situ. So mutual information ni sebenarnya dia adalah perbezaan bila kita kira entropi X dengan entropi Y. Awak bagi saya share saya punya thesis lah. Saya nak tunjuk sekejap. Yang saya rasa yang ni saya kena terangkan supaya lebih faham. Ya, saya hampir dapat tangkap Dr. Fatimah. Sikit lagi. Kejap ya. Sebab saya nak tunjuk definition betul supaya tak tersilap lah definition tu. Okay. Alright. Semua nampak tak? Ni PhD thesis saya dulu. Okay. Okay. Alright. Ni definition of mutual information Ni mutual information. Okay. This is mutual information between Y. Okay. So itulah saya cakap. Mula-mula kita kira entropi X. Okay. Lepas tu kita kira entropi X bila diberikan makna tentang Y. Okay. Entropi X bila
beri maklumat tentang Y. Okay. So ni saya punya ringkasan lah formula entropy. Okay, yang ni kiranya dia ganti log tu. Ni log, ni probability biasa, yang ni probability conditional. Conditional probability lah. Tak apa, yang tu saya boleh tunjuk lah cara kira conditional probability sekarang. Tapi apa yang saya nak awak faham sekarang, mutual information ni sebenarnya dia nak bandingkan X dengan Y tu. Jadi awak boleh dari secara ringkasnya awak boleh kira entropi X tolak entropi X bila kita ada maklumat Y, ataupun sama juga sebab dia adalah sama, anda boleh kira entropi Y tolak entropi X. Bukan tolak entropi X, entropi Y tolak entropi Y bila kita ada maklumat tentang X. Itulah secara Sama lah kan? Sama kan? Sama. metrik. Sama. Oh, okay, saya faham dah. So, doktor, apa nilai dia selalu kosong ke satu? Apa dia? Hasil dia selalunya apa? Hasil dia kalau dia dependent akan lebih pada kosong lah. Kalau lebih besar daripada kosong. Non-zero lah. Kalau dia independent, maksudnya tak kisah pun. Ada maklumat Y ni pun kan tak ada efek apa. Maksudnya HX akan sama juga dengan HX given Y. So, dia kosong lah. Dia kosong. Dia mutual ada sama. Dia bukan Dia sama. Dia muncul lah. Kalau dia sama, maklumat dia dia bukan kosong. Kalau dia independent, dia langsung tak dependent antara satu sama lain, dia akan dapat kosong. Okay, so itulah dia mutual dia. Ya. Okay, faham. Dah. Zuri seorang je faham, orang lain. Sebab sekarang ni dia dependent tu yang penting. Konsep tu paling penting nak letak gam dia dua-dua. Independent tu je. Bila dia independent lah. Dia tak ada persamaan. Betul tak? Betul, sebab yang ni lah definition of independence kan. Blog ni tadi. So bila kalau statistically kalau dia independent, joint probability akan sama dengan hasil darab marginal probability. So yang ini yang tak ada dalam correlation lah. Correlation dia ada linear dependence, dia tak ada tu. Tadi siapa Hafizah nak tanya? Saya nak tahu soalan seterusnya saya. Selepas ni Dr. Hafizah. Dr. Hafizah, hello. Silakan. Kak Fatimah, in mathematics kita faham je. Tapi in layman term, apa sebenarnya mutual information ni? Okay, kalau entropi tadi uncertainty kan? Mutual information in layman term adalah sama ada X dengan Y bergantung antara satu sama lain lah, dependent atau independent. Ataupun kalau nak cakap pasal maklumat, kita boleh kata adakah Y memberikan maklumat tentang X? Sekiranya Y memberi maklumat tentang X, nilai mutual information ni akan jadi lebih besar pada kosong. Sekiranya Y ni tidak memberikan apa-apa maklumat tentang X, HXY akan sama dengan HX. Dia tak ada efek. So HX tolak HX akan dapat kosong lah. Kiranya kalau saya buat layman's term, Dr. Hafizah dengan saya, ada mutual information tak? Saya ada bergantungan dia tak apa-apa? Tak ada kan? So saya akan dapat kosong tak? Sekarang dah ada lah kot. Sekarang ada, jadi akan satu. Tak tahulah dia satu ke tak. Sebab mutual information ni nilai dia bukan between 0 and 1 Dia tak ada interval lagi. Ya, dia ada interval tapi bukan 0 and 1 lah. Dia ada, kita tahu maksimum dia apa, bergantung kepada log tu semua tapi dia bukan 0 and 1. So doktor, dia ada computation untuk dependencies lah, betul tak? Computation. Yes. Correct. Itulah dia, itu dah layman term dia, Dr. Hafizah. Computation untuk dependencies, ada dependencies tak di antara dua maklumat ni? Mungkin Hafizah boleh bagi contoh yang keadaan mana yang tak faham. Macam tu. Katalah. So maksudnya keywordnya adalah dependent dengan independent saja dah, yang mana kalau macam Zuri punya example tadi, saya dengan dia tidak ada kebergantungan, tapi once ada information given by tu, so adalah mutual information antara saya dengan dia. It means
relationship ke Kak Fatimah? Sebab tu kita gunakan dia sebagai correlation, macam gantikan correlation. Okey, faham. Itu yang soalan seterusnya saya. Contoh, katalah Hafizah ada time series, Zuri ada time series kan. Lepas tu kita tengok bila Hafizah naik, bila Hafizah turun, bila Zuri naik, bila Zuri turun. Lepas tu kita jadikan X dengan Y variable lah kalau nak lebih detailnya. So nak tengok kebergantungan tu bergantung kepada naik turun Hafizah dan naik turun Zuri. Macam itulah, itu ceritanya. Daripada situ kita kira kebergantungan ataupun dependence. Okay, saya ada soalan untuk Pearson correlation dengan mutual information. So Pearson information tak ada entropi, itu memang clear. Jadi apa kelebihan dia? Selain pada apa lagi kelebihan dia kalau kita banding dengan Pearson correlation? Yang inilah, yang ni adalah, yang ni kita dapat complete independence. Kalau Pearson correlation kita dapat linear independence saja. Jadi kita dapat hasil tambah sini ada dalam ruang masih tu, ada juga dalam sini, tak ingat ke mana. So kita dapat linear independence lah. Kita tak ada. Fatimah makin hilang suara. Doktor, kena ulang balik tak dengar lah. Fatimah hilang suara. Saya macam hilang? saya. Okey. Kelebihan mutual information ni adalah kita dapat independence ni. Dependence. Okay. Independence. This is statistical definition of independence. Okay. Tapi untuk correlation kita hanya dapat linear independence, iaitu macam summation of P, X, Y. Tak ingatlah apa formula dia. Ada in this thesis somewhere. Tapi nanti kan cari tak jumpa pula. Ada juga in my paper proceeding. Okay, saya faham dah independence tu. Sebab dia ICMS tu. dia dekat Y tu kan. Dekat Y yang doktor tunjuk tu. Dekat Y tu dia tunjuk independence ke tak independent, betul tak? Y yang mana Zuri? Yang on the screen tu kan doktor tulis independence. Yang ni. Bawah dia. Yang satu lagi. Yang tu? Ni. Ya betul. Yang ni bahagian X dia kan. So yang ni je lah yang lebih kan. So yang ni memang Pearson tak ada. Okay, faham. So tak apa. Lain orang faham cara yang berlainan. Jadi mari kita tanya yang lain-lain. Macam mana? Tapi kan doktor, kenapa dia kata dia benda ni non-linear? Sebab dia tak ada independence tu Tak, sebab dalam Pearson correlation dia ada linear independence je. Yang tambah-tambah ni. Dalam mutual information ni dia ada non-linear lah, complete independence semua, general. Dia non-linear sebab dia independence. Betul. Itu. Okay. Lain saya nampak sebelum ni. Okay, faham. Okay, yang lain-lain ada tak? Macam mana? Kalau dari segi finance, mungkin kita nak bayangkan adalah kita ada time series 2 kan. So kalau time series tu guna correlation between dua time series tu, dia akan dapat linear independence lah, sebab dia akan jadi summation yang ni. Saya boleh tunjuk lah macam mana mathematically boleh dapat benda ni. Tapi kalau guna mutual information, kita memang boleh capture general dependence dia yang berdasarkan definition statistical independence. Saya ada satu contoh doktor. Contohnya, saya ada satu contoh kalau boleh lah. Contohnya satu community bank untuk Malaysia, satu community bank untuk Singapore. Kita tengok dia punya performance, ada mutual information tak? Kalau ada, bagus ke tak? Jadi kalau contoh saya, boleh tak tengok macam tu? Boleh. Kalau ada time series daripada community kalau kita boleh dapat time series kat situ. Okay, dah faham dah. Dah ada aplikasi. Okay, yang lain-lain macam mana? Adakah rasa macam mana keadaan kita? Hasanuddin, kita rasa kita berhenti kat situ dululah untuk hari ni. Cerita pasal entropi dengan mutual information je. Sebenarnya cerita pasal entropi je tu dah boleh panjang dah Hasanuddin. Mutual information ni apatah lagi. Macam tu. So dah banyak dah tu Hasanuddin terangkan. Saya ada satu soalan untuk Hasanuddin. Boleh tak doktor? Ya, boleh. Computational cost tinggi tak? Ya, computational cost. Ya, dia memang ada problem kat situ. Dia memang probability estimation problem. Probability estimation dia probability cost dia agak tinggi. Berkali-kali ganda lagi tinggi ya daripada Pearson. Contohnya macam memang tinggi. Sebab kita kira probability, so dekat contohlah kita dalam satu bursa kita ada 1000 stok, betul tak? 1000 stok, kita tengoklah pair macam setiap
kalau 1000 stok, kita kali dengan 1000 untuk kita dapatkan metrik. So kat situ ada lebih kurang berapa dekat sejuta Situ dah punya, banyak tu. sejuta punya mutu information. So kat situ kita kena kira probability dulu. Kemudian dia akan masuk satu-satu. Kalau dalam sistem kita tu ada banyak maksudnya banyak value, banyak nilai untuk macam contoh macam kata tadi macam ada merah dan biru kan, tapi ni ada banyak lagi. So dia memang lagi lama. Jadi persoalannya sekarang apa yang kita nak cari in terms of independence and dependence tu tak? Itu yang kita kena tanya dulu. Bukan terus proses semua benda. Boleh tak saya tu? Boleh. Untuk mengelakkan computational cost tinggi. Betul. Tapi kalau kita buat naik turun je kan. Naik turun je tak tinggi lah computational cost dia. Kalau ada dua event je kan. Satu untung, satu rugi. Macam tu. So it depends on the number of kita panggil dalam statistical physics kita panggil the number of states lah yang warna-warna tu. Maksudnya dia naik ke, dia turun ke, dia tak berubah ke, mungkin tiga event dah. Macam tu. So it depends on what you want to quantify lah. Itu je. Kalau macam Hasanuddin tu jadi baca 10 sebab Hasanuddin nak quantify nilai dia kan Hasanuddin? Sebab kalau dalam sebab saya pilih 10 dia macam tak terlalu banyak dan tak terlalu sikit lah. Sebab kalau kita nak consider, kalau kita tak bin ataupun kita tak, salah satunya kita nak kira probability ni, mungkin kita kena clusterkan dulu untuk nilai. Kalau dalam contoh saham tu kita clusterkan dulu nilai price lah kat situ. So macam price dia kan ada RM1, ada RM1.25. So kita boleh je kira probability tu satu-satu, tapi kita akan dapat terlalu banyak lah kat situ. Kalau kita ambil trading day sebagai 1000 hari, so kita dapat lah 1 per, kalau untuk nilai 1 kita dapat berapa per 1000. Kemudian ada lagi banyak terlalu banyak probability yang kita nak consider. So kita binkan untuk kita dapat 10 je event kat situ. Clear tak semua? Yang lain ada soalan tu, boleh je tanya pasal dia dah putus asa dah semua. Very interesting. Thank you so much Hasanuddin. Sangat menarik. So new knowledge lah, sebab saya selama ni pun tanya je apa entropi tu, apa itu mutual information, tapi tak pernah study kan, tak sempat study. So Hasanuddin dah buat saya study, so saya faham lah juga interpretasi dia. Betul, patutnya hari ni patut bincang entropi je dulu rasanya. Saya pun selalu dengar pasal entropi, mutual information, dengar tapi tak pernah menyelami benda tu. Sekarang dah faham. Tapi warning, entropi ada banyak jenis. Ada banyak jenis. Jenis. Okay, so macam yang ni yang kita bincang ni Shannon. Shannon. Ini yang paling popular ke? Popular lah juga. Paling basic. Tapi mungkin dia bukan paling lama. Kalau ikut fizik punya entropi tu lain sikit. Dia paling popular lah di segi time series analysis. Okay, so maybe saya summarisekan sikit lah kot entropi dengan mutual information ni secara ringkas je. And then kalau ada siapa-siapa ada soalan boleh tanya. Conteng ke whiteboard lah kan. So, entropi mengikut definition yang Hasanuddin tadi. Hasanuddin betulkan saya takut saya salah ni. Sorry. Okay. Entropy of X adalah apa tadi Hasanuddin? Probability negatif probability X logs PX. Logs PX lah kan. Di mana X tu adalah daripada, selalunya kita simbolkan X macam ni, di mana X ni adalah 0.1 ke kan. 0.1. Dia rugi kata kan. Yang ni dia untung lah kan macam tu. So apa yang kita kena kira dekat sini, kita panggil kat sini marginal probability lah. Kan? Marginal probability tu probability biasa lah. Macam X tu dia sama dengan 0 berapa kali, X tu dia sama dengan 1 kali. So ini lepas tu bila nak jadi mutual information tu,
salah eja pula. Jadi mutual information tu dia ada kaitan dengan entropi. Dan memang orang yang define mutual information ni pun memang Shannon dalam buku dia lah, Cloud Shannon tu. Okay. Biasanya tulis guna IXY adalah entropi X tolak entropi X bila diberi Y. Ataupun benda yang sama adalah entropi sebab dia simetri, macam correlation juga, dia simetri. Correlation of IXY sama je dengan correlation of bukan IXY, correlation of XY sama je dengan correlation YX. Sama juga dengan mutual information. Entropi, salah bukan sama dengan, dia adalah tolak. Kena ada conditional ni Sanuddin. Ya. Penting conditional ni. Saya shortcut tu. Tak boleh. Kalau dia cakap independent system memang boleh. Tapi kiranya orang pun susah nak faham lah kan. Alright. So mutual information ni. Lepas tu formula setelah kita dapatkan daripada entropi ni, formula yang terhasil adalah apa? 2 kali sebenarnya kan? P 2 kali. P X sama XY. dengan X, Y sama dengan Y, log apa? Probability of PX Y join dia sama balik kan? Ni join sama dengan bawah tu independent punya condition P. Ni marginal punya lah. Marginal probability, yang atas tu join probability. Kita kira semua ni, kita logkan, lepas tu kita darabkan dengan join probability dia. Kat sini ada Y, kat sini ada X. So selalunya kita akan buat kata X ni, lepas tu Y ni macam tu lah. Dia tak boleh sama dengan variable tu Hasanuddin. It's different thing. It's dia punya state. So X tu mungkin dalam kes yang Hasanuddin bagi, X tu adalah 01 kan. 01 iaitu dia rugi atau untung. Dan Y ni set X curly yang Y ni. Okay. Kita nak pakai lain lah. Kita nak bagi dia lain. So jadi bila kita nak kira daripada data, mula-mula kita kena kira marginal probability kan, dan kita kena kira joint probability lah. Joint probability ni yang selalunya susah yang nak kira, yang akan makan masa, computational power lama, dan probability estimation diperlukan di sinilah. Kalau nak kira marginal probability senang je, dia counting je kan. So dia per kan. Dia mengira je sebenarnya. Macam itulah. Saya rasa yang ni. Ada apa-apa nak tambah tak Hasanuddin? Tak ada apa tu. Sorry kalau saya termiss dulu. Tak kira lagi correlation kan? Ini. Apa dia? Dia dah kira correlation tak? Ya. Tak. Dia mutual information. Tak, memang tak akan kira correlation. Okay, so kita use this. Dia akan replace correlation. Maksudnya this value is the correlation nanti. Yes, correlation. Correlation. Tapi correlation in the sense of the word lah, bukan in the sense of the statistical correlation. Sorry, in the sense of the word. The word. Bukan sebab statistical correlation kan definition dia lain. So kamu yang masukkan correlation dari segi English ke correlation daripada yang gunakan Pearson correlation? Bukan statistical correlation lah. No, I'm imagining the different thing Bukan, sebab Pearson correlation tu definition dia lain. So yang ni lah. maksudnya dia adalah hubungan. Relationship. Dia memberikan hubungan di antara X dan Y. Kalau kita cakap kita kira correlation di antara X dan Y, memang benda lain. Ya, itu dah dia punya keyword dia, hubungan tu. Hubungan X dan Y. Yes, ya betul. Hubungan yang bergantung kepada di antara X dan Y. Betul tak? Betul. Kalau dia tak bergantung, dia dapat kosong lah nanti. Mutual information kosong. Okay. Boleh juga kira. Dapat kosong. Patutnya lah. Kalau contoh macam kita gantikan information X dengan X sendiri. So kita relatekan dengan diri dia akan jadi kosong lah kat situ. Kosong lah itu. Contoh mungkin doktor boleh tunjuk HX tolak dengan HX condition dengan X sendiri.
Yang Sainuddin Boleh. cakap tu adalah kalau kita ambil macam mention I, X dengan X kan. XX. Kita akan dapat Kita akan dapat HX HX. tolak HX diberi dirinya sendiri. Which is the same thing. Ini yang macam HX situasi bola tolak. merah tadi tu. HX tolak X kosong. Okay. Tapi in real life ini memang tak ada application, betul tak? Nak buat apa? Kita boleh Boleh ke? kita boleh quantify independence of two system, which is very useful because you can multiply the probability. Two systems. Katalah kita dapati sistem X dengan sistem Y ni memang mutual information dia bukan, zero bukan. atau near zero. You can multiply all the probability from that system with that one tanpa perlu risau tentang joint probability, sebab kita boleh kata these two system ni memang independent. Bukan yang ni seperti yang hijau tu, yang XX tu. So macam tak ada application sangat. Tak ada lah. Tak ada. Maksudnya kalau dia ganti dengan Y lepas tu dapat kosong. Y tu memang banyak application lah. Sebenarnya ISX ni dia sama dengan entropi tolak entropi, so tak perlulah. Okay. Kira sekarang kita boleh compute lah klik ni ada kaitan dengan klik ni, betul tak? Boleh. Kalau klik tu ada time series, dia kena ada information. You have to get the probability from it. Okay. Yes. Sebab kadang-kadang dia dekat time series lain dia bukan klik kan. So how do you quantify that? Okay. Sekiranya entropi dengan mutual information sentiasa saling berkait dah, betul tak? Dia memang definition dia coexist. Entropy based. Motor information ni entropy based lah. Okay. Memang tak boleh lah buat mutual information tanpa entropi, sebab entropi tu yang ada probability dia. Ya, betul. Yes. So kalau boleh ada probability, selalunya time series lah. Kalau kita boleh kira probability, kita boleh kira motor information dengan entropy. Joint probability. Joint probability tu yang susah nak kira. Selalunya kalau dalam text application, kalau dictionary ke ataupun ni dia akan guna bilangan frekuensi word. Contoh macam kita nak tengok motor information antara kamus Melayu dengan apa-apa ke, translation ke apa ke. So kita akan kira frekuensi word kat situ. So in terms of penggunaan perkataan correlation, kita boleh guna ke, Doktor? Saya guna correlation mutual information. Saya tak galakkan. Tak galakkan, sangat okay. Mengconfusekan. Kita boleh, kalau kita nak guna correlation in terms of English tu, kita boleh guna correlation ke ataupun describing the relationship between. Selalu diguna relationship lah selalu. Relationship ataupun connection sebab macam tu. Sebab dia macam confuse kan. Sebab correlation ni memang orang dah gunakan yang untuk person correlation tu. dia akan refer kepada person correlation. Kalau nak baca lebih lanjut tu, saya boleh bagi PC saya. Saya dah terangkan dalam tu. Saya rasa saya lebih faham tentang isu ni masa buat thesis dululah. Boleh. Tapi itulah kalau nak sempat baca tak sempat baca je lah. Betul. Tapi boleh baca bab-bab yang awal tu je lah. Boleh. Tapi apa-apa kalau nak refer boleh lagi in detail kan your thesis. Dia ada bab separate lah. Boleh. Banyak kali dah baca sampai writing tu dah ditulis banyak kali, so insyaAllah kesilapan tu kurang. Okay. So I think I understand why entropy ni banyak digunakan dalam financial. Because dia dapat capture something yang ialah the non-linear independence tu lah. Nice. Macam information ni dia punya problem dia, kita tak boleh, dia bersifat simetri, so kita tak tahu dia punya direction. So dia ada isu lain pula lepas tu, nanti dia ada lanjutan untuk transfer entropi. Itu yang dia masukkan unsur grandeur tu kot. Sebab grandeur. Betul. Ada unsur direction tu. Ya, ada. So nanti kan next time Hasanuddin transfer entropi. Okay. Tapi tu next time lah. Boleh. Kak Moya nak next time kan untuk men-score kan, nak terangkan? Boleh. Tapi bagi siapa, Najwa dulu Najwa nak next session? Najwa ke Aina dia tu yang dalam jadual? Aina belum. Bagi yang ada kaitan dulu kot. Najwa tak nak dulu. Kak Moya dah ready ke untuk Atman tu ke nak minta Syazah
sebab nak bincang konsep je kan. Syaza. Boleh juga kalau dia kejap kalau nak present 2 weeks from now sebab Tapi kejap. kita bincang tarikh minggu seterusnya. Sebab macam semput juga ni. Kejap 2 minggu dah. 23. 24 lah. 24 saya ada. 24 boleh tak semua orang? 24 pukul 11. Saya okey tu. 4. Fine. Okey boleh minta Syaza present sikit kot yang dia punya basic ke. Kalau boleh minta dia present basic tu, and I will go into itulah macam mana hari tu kita nak buat element score daripada scratch kan. Tak apa, terangkan dulu element score tu yang sedia ada lah. So, nanti kita boleh fikirkan lain lah daripada scratch tu kan. Okay, I'll try my best Boleh lah 24 kan. So 2 minggu lagi Dr. Munirah. Saya nak tanya yang guest Hafiza, Zuri semua boleh dapat akses kepada material kan? Kalau saya saya post apa-apa dekat grup ke boleh kan? Grup ni ke? Video semua boleh akses kan yang dekat files tu? Tak boleh. Hafiza ada cuba tengok akses dia. Okey, saya boleh. So saya akan letakkanlah snapshot hari ni, gambar hari ni, video pun rakam. So you all kalau nak tengok balik boleh tengok balik. Lepas tu jadi Kak Moya yang nanti 24 tu kita Kak Moya kalau nak bincang sekali hala 7 yang paper tu pun boleh lah. Okay, boleh. Afterwards kan. Kak Moya yang nak email UKM tu ada apa-apa cerita tak? Kak Moya tak buat lagi, sorry. Yang tu pending. I'll try by 24 jugalah. Boleh? Okay, tak apa. You update je dalam bila-bila dah tu. Tapi tak apa yang sebab nak upload video-video ni kan yang dah rakam YouTube dengan tu. Okay. Sorry. Okay, kita stop rakaman.